Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang nak cari sebuah tablet mampu milik tapi dalam nak ada spek yang sedap, boleh buat gaming, hari ni saya ada sebuah tablet yang nak direkomend ke korang, iaitu tablet BMax MaxPad i10. Actually saya jumpa tablet ni masa tengah survey-survey tablet yang berbaloi beli dekat Shopee, dan surprisingly brand tablet ni ada official store dekat Shopee. So memang trusted lah, dan saya tengok rating dia pun nampak bagus. Kalau tengok specs pun, dia bagi specs yang melimpah ruah untuk harga dia. Macam skrin 10.1 inci Full HD, chipset octa-core, 4GB RAM, guna USB-C dan ada Android 10. Dan lagi best, dia support 4G dual SIM lagi. Ada fungsi GPS, Wi-Fi 5GHz dan bateri berkapasiti 6000 mAh. Harga tablet ni boleh dapat dengan harga RM559 sahaja, yang mana sangat berbaloi untuk sebuah tablet dengan 4GB RAM dan ada sokongan 4G LTE. So tengok specs nampak menarik je kan, tapi macam mana pula dengan penggunaan dia? Jadi saya pun dah gunakan tablet ni lebih daripada 2 minggu, dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk BMax MaxPad i10. Pertama sekali, desain belakang tablet ni agak refreshing, yang mana saya suka dengan desain kamera dia yang melintang tu. Nampak macam ala-ala tablet Huawei MatePad yang dijual dengan harga lebih mahal. Actually, material kat belakang ni diguna aluminium, jadi memang rasa sedap pegang dan solid. Dan frame kat tepi ni diperbuat daripada plastik untuk jimatkan kos. Cuma standard tablet China murah-murah ni dia suka letak logo, text regulation, text function setiap butang kat belakang ni. Jadi dia tak nampak clean sangat. So saya sarankan korang beli sekali dengan case untuk nampakkan dia lagi kemas, selain boleh protect tablet ni. Untuk desain depan, bezel dia taklah nampak tebal sangat, jadi tengok dari jauh tu masih nampak moden. Dan yang penting, bezel ni mudahkan korang nak pegang tablet ni, terutama bila pegang kedua-dua belah tangan. Untuk port sambungan, tablet ni masih ada 3.5mm earphone jack, dan nak charging, transfer data, semua guna USB-C. So korang boleh pakai kabel smartphone korang, tak perlu lagi guna kabel micro USB. Dan tablet ni pun ada slot dual SIM hybrid, yang mana korang boleh guna dual SIM secara serentak atau masukkan kad micro SD dekat slot SIM kedua untuk tambah storage. Memandangkan tablet ni boleh masuk SIM, korang pun boleh guna fungsi smartphone dekat tablet ni, macam call, hantar SMS, guna WhatsApp dan guna mobile data dekat mana-mana tempat. Cuma kat tablet ni dia tak ada earpiece, so kalau nak angkat call, korang kena guna headset ataupun jawab guna loudspeaker. Dan tablet ni masih ada fungsi GPS, so korang boleh guna tablet ni untuk Google Maps ataupun main game yang kena guna location macam Pokemon Go. Tablet ni pun ada stereo speaker, cuma untuk kualiti dia korang tak boleh expect lah yang bunyi dia sedap, sebab bunyi dia agak nipis, bingit dan tak ada sebarang bass langsung. Tapi yang bagusnya, tablet ni ada support untuk Wi-Fi 5GHz dan ada USB on the go untuk bolehkan korang cucuk pendrive dekat tablet ni masa nak transfer data. Tablet ni nak connect dengan keyboard pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh guna mana-mana Bluetooth keyboard, dan dalam ni pun korang boleh download app Microsoft Office untuk senangkan korang buat kerja. Nak guna pen atau stylus pun boleh. Korang cari je stylus murah-murah dekat pasar malam ataupun dekat Shopee. Nanti korang boleh guna stylus dekat tablet ni untuk senangkan korang menulis ataupun lukis. Dari segi skrin, tablet ni guna panel IPS LCD dengan saiz 10.1 inci. So skrin tablet ni memang besar lah untuk buat web browsing, main game ataupun tengok movie. Dan skrin dia memang sharp sebab dia guna resolusi Full HD. Warna pun lawa, cuma skrin dia tak illuminated. So kalau terkena pantulan cahaya tu, dia agak reflektif. Dan dari segi viewing angle pun agak kurang memuaskan. Satu lagi saya perasan yang tablet ni tak ada auto brightness. So korang kena adjust sendiri keterangan skrin dia. Dan tablet ni tak ada wideband L1 certification. So kalau tengok Netflix tu, dia hard sampai resolusi 480p sahaja. Tapi kalau tengok YouTube, korang still boleh set maximum resolution sampai 1080p. So untuk penggunaan casual tu dah memang okey sangat untuk skrin tablet ni. Dari segi OS, tablet ni guna Android 10. Tapi saya suka interface dia. Dia guna interface stock Android. So dalam ni memang nampak clean je. Tak ada penggunaan interface yang berat-berat. Dekat dalam ni korang boleh onkan fungsi swipe gesture. So korang boleh navigate macam ala-ala dekat iPad. Lepas tu boleh onkan fungsi dark mode kalau korang prefer interface warna gelap. Dan boleh buat split screen untuk run dua apps dalam satu-satu masa. Untuk performance, tablet ni guna chipset octa-core daripada Unisoc. Dan bestnya, dia guna 4GB RAM. So ada banyak ruang apps tu boleh berjalan. Kalau guna tablet ni untuk harian, memang korang takkan komplain dia punya performance.
sebab memang akan rasa smooth, jarang nampak hiccup dan korang akan puas hati dengan performance harian dia. Untuk gaming, surprisingly, tablet ni boleh main game popular. Contohnya macam PUBG Mobile, korang boleh set grafik HD High atau Smooth Ultra. Cuma tablet ni tak ada gyro. So korang yang suka guna fungsi gyro tu, tak dapatlah nak guna fungsi ni. Dan paling impresif sekali dekat tablet ni, dia still boleh main Genshin Impact dengan setting grafik low. Yang mana jaranglah tablet dengan harga macam ni boleh dapat main game yang seberat ni. Dan untuk game lain macam COD Mobile, korang boleh set grafik medium dengan frame rate high. Dan untuk Mobile Legends, korang boleh set grafik sampai high setting. Dan paling best, korang masih ada option untuk onkan fungsi HFR mode. Untuk kamera, tablet ni ada kupaian kamera yang basic, yang mana kat belakang ni dia guna sensor 5MP dan kat bahagian depan ni pula dia guna sensor 2MP, yang mana okey saja untuk buat video call. Kualiti kamera belakang dia memang nampak soft, penuh dengan noise, tapi dia still ada autofocus untuk bolehkan korang fokus dekat suatu subjek, yang mana sangat berguna untuk korang scan dokumen ataupun fokus dekat sebarang teks. So ini pula percubaan daripada kamera hadapan Bimax MaxPad i10. So kalau korang guna fungsi WhatsApp call, Google Meet ataupun Zoom meeting, inilah kualiti yang korang akan dapat. Untuk bateri tablet ni, dia ada kapasiti 6000 mAh. Cuma untuk charging dia, tablet ni tak dinyatakan ada sebarang fungsi fast charging. Untuk ketahanan bateri dia, tablet ni boleh bagi screen on time sekitar 7 jam kalau korang guna secara casual dari pagi sampai ke malam. Dan untuk masa charging dia, tablet ni ambil masa sekitar 3 jam 39 minit dengan charger 10W yang dia bagi dalam kotak. So secara rumusannya, tablet ni sangat disyorkan buat korang yang nakkan sebuah tablet yang sesuai untuk buat harian, padat dengan fungsi dan dalam masa yang sama, boleh play game-game popular macam PUBG Mobile dan Genshin Impact. Saya suka yang tablet ni guna chipset octa-core dan 4GB RAM. So guna untuk harian tu rasa smooth je. Lepas tu dia ada bateri yang besar, guna sambungan USB-C dan dia ada support 4G untuk bolehkan korang guna fungsi smartphone dekat tablet ni. Cuma kekurangannya tablet ni tak ada fungsi auto brightness. So brightness screen tu korang kena adjust manual. Lepas tu screen dia tak illuminated, speaker pun low quality, kamera basic dan tak dinyatakan ada sebarang fungsi fast charging. Tapi dengan harga bawah RM560, tablet ni memang berbaloi sangat untuk harga dia sebab korang dapat macam-macam fungsi, membuatkan experience guna tablet ni rasa sedap dan enjoyable dengan fungsi yang dia bagi. Korang boleh dapatkan tablet ni dengan harga RM559, yang mana saya akan share link pembelian dia dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ariel Ismail, untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review LG V50, iaitu salah satu ex-flagship yang sedap daripada LG. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.